Selamat sejahtera, nama saya Chang Hui Jun dan nombor matrik saya adalah 291742. Tajuk kajian kita ialah isu inflasi dari tahun 2015 hingga tahun 2022 di Malaysia. Definisi inflasi ialah peningkatan harga umum barang dan perkhidmatan secara berterusan dan tidak terbatas dalam sebuah ekonomi, dan kadar inflasi di Malaysia berubah-ubah dari tahun 2015 hingga tahun 2022 dan meningkat dari 2.10% ke 3.38%. Objektif kajian kita ialah mengenal pasti dasar kerajaan yang telah dilaksanakan berkaitan isu inflasi dan mengenal pasti analisis kritikan terhadap data yang dipilih dan maklumat yang sesuai dari tahun 2015 ke tahun 2022. Seterusnya ialah perbincangan tentang isu. Yang pertama ialah perbandingan dalam ASEAN. Malaysia mencatat kadar inflasi rendah berbanding negara-negara ASEAN lain. Subsidi kerajaan yang berjumlah 27.3 bilion telah mengurangkan kadar inflasi di Malaysia. Seterusnya, pelbagai subsidi termasuk bahan api, minyak, masak dan bantuan keluarga. Selain itu ialah trend inflasi. Kadar inflasi adalah berbeza di antara negeri dan Kedah memiliki kadar inflasi yang terendah iaitu 2.2%. Faktor-faktor inflasi pada tahun 2022 yang berada pada 2.1% hingga 2.2% ialah impak kenaikan harga import terhadap makanan, produktiviti buruh yang rendah dan bencana alam seperti banjir yang mempengaruhi pengeluaran. Cabaran yang dihadapi oleh faktor luar, yang pertama ialah penurunan nilai mata wang negara yang menyumbang kepada tekanan inflasi. Yang kedua ialah kesan pandemik global COVID-19 terhadap bahan mentah dan import makanan Malaysia. Seterusnya ialah dasar-dasar kerajaan untuk mengatasi inflasi, ialah dasar fiskal. Kerajaan akan meningkat kadar cukai dan mengurangkan perbelanjaan kerajaan untuk mengurangkan kadar inflasi. Kedua ialah dasar kewangan. Semasa inflasi, Bank Pusat akan mengurangkan bekalan wang dan menaikkan kadar bunga. Salam sejahtera dan salam biru warna. Saya Anshali, anak perempuan Sani, nombor matrik 291897. Jadual menunjukkan tentang kadar inflasi pada tahun 2015 hingga tahun 2022. Tahun 2022 mencatatkan kadar inflasi yang paling tinggi iaitu sebanyak 3.38%, dan pada tahun 2020 juga telah mencatatkan kadar inflasi yang paling rendah iaitu sebanyak 1.14%. Kadar inflasi 2014 adalah 3.2% dan menurun kepada 2.1% pada tahun 2015. Kesan penurunan ini adalah atas pelaksanaan GST pada tahun 2015 dan beberapa pelarasan kenaikan harga barangan. Bagi tahun 2016, kadar inflasi adalah 2.09%, menurun sebanyak 0.01%. Ini disebabkan oleh kenaikan beberapa barangan dan kadar pertukaran ringgit yang lemah. Kadar inflasi pada tahun 2017 adalah 3.87, iaitu meningkat sebanyak 1.78%. Ini kerana kenaikan indeks makanan di luar rumah dan makanan di rumah yang menyebabkan kadar inflasi meningkat. Bagi tahun 2018 pula, kadar inflasi adalah 0.88%, berlakunya penurunan sebanyak 2.99%. Ini kerana pelaksanaan kadar GST SIFAR telah menyebabkan barangan berkadar standard pakul IHP menurun. Kadar inflasi bagi tahun 2019 adalah 0.66%, iaitu berkurang sebanyak 0.22%. Skim kawalan harga pada musim perayaan dan pelanjutan harga siling bagi bahan api telah membantu membendung inflasi bahan api dan makanan. Faktor lain ialah seperti harga minyak dunia yang lebih rendah dan keadaan yang lebih baik dalam bekalan makanan. Pada tahun 2020, kadar inflasi adalah 1.14, iaitu berkurang sebanyak 1.80%. Ini kerana harga minyak dunia mengalami penurunan apabila sekatan pergerakan seluruh dunia. Oleh itu, harga runcit bahan api dalam negeri menjadi rendah dan memberi kesan negatif yang besar kepada inflasi keseluruhan. Kadar inflasi pada tahun 2021 adalah 2.48%, telah meningkat sebanyak 3.62% dari tahun sebelumnya. Ini kerana berlaku peningkatan harga komoditi global. Kenaikan harga ayam, minyak, telur dan ikan serta makanan laut adalah peningkatan utama bagi kenaikan inflasi pada tahun 2021. Seterusnya, kadar inflasi pada tahun 2022 adalah 3.38%, iaitu meningkat sebanyak 0.90%. Ini kerana harga majoriti komoditi meningkat dan pengukuhan dolar Amerika Syarikat berbanding wang utama dan peperangan geopolitik antara Rusia dan Ukraine. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan hai, nama saya Syuhada Nabila binti Zainal Nisham dan saya akan menerangkan tentang dasar kerajaan yang dilaksanakan bagi mengatasi masalah inflasi. Yang pertama, apa itu dasar?
Dasar membawa maksud kepada panduan, asas, intipati serta peraturan yang membuka jalan ke arah kemakmuran sesebuah negara, organisasi atau pihak berkepentingan tertentu. Dasar berfungsi sebagai bukti tegas kepada keazaman untuk mencapai objektif maupun cita-cita tertentu. Seterusnya, apa itu dasar kerajaan? Dasar kerajaan pula menandakan pengumuman berkala yang merangkumi aspirasi, ideologi dan usaha bersepadu kerajaan yang bertujuan untuk menyelesaikan isu, memperoleh sumber dan mencapai objektif yang ditetapkan. Berikut adalah dasar-dasar kerajaan yang dilaksanakan bagi mengatasi masalah inflasi di Malaysia. Yang pertama adalah mengekalkan tarif elektrik bagi pengguna domestik, komersial dan industri. Pilihan ini dicapai berdasarkan pengiktirafan bahawa ketiadaan program sokongan dan bentuk bantuan lain akan membebankan pengeluar dengan peningkatan kos operasi, seterusnya membawa kepada peningkatan harga barangan pengguna. Dasar kerajaan yang kedua adalah pelaksanaan langkah kawalan harga dan subsidi. Kementerian Pertanian dan Keselamatan Makanan kekal tegas dalam menangani cabaran ini dan menyelesaikan kekurangan yang berlaku melalui tindakan segera dan tegas sehingga pengeluar tempatan dapat memulihkan bekalan mereka. Penyelesaian bekalan ini penting untuk dilaksanakan dengan penuh berhati-hati bagi memastikan kesejahteraan pengeluar dan peniaga kecil agar terpelihara sekaligus bagi mengelakkan sebarang akibat buruk yang dialami sebelum ini. Dasar kerajaan yang ketiga adalah penetapan harga dua peringkat. Kementerian Perdagangan dan Komoditi, KPDN dan pihak berkepentingan industri yang berpengaruh berkaitan dengan pengeluaran minyak masak telah merangka strategi dengan teliti untuk mewujudkan struktur penetapan harga dua peringkat bagi minyak sawit mentah dengan hasrat semata-mata bagi memudahkan ketersediaan minyak masak botol premium yang tidak dicemari pada kadar yang lebih berpatutan dalam pasaran tempatan. Akhir sekali adalah kerajaan giat merangka strategi komprehensif untuk menangani kekurangan bekalan semasa bagi kegunaan tempatan. Usaha dijalankan bukan sahaja mengimport barang keperluan bagi memenuhi permintaan rakyat, tetapi juga untuk bekerjasama dengan pemain industri tempatan untuk memperkukuh dan mengukuhkan lagi rantaian bekalan domestik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Afnan bin Ma'azli. Nombor matrik saya 294321. Saya akan menerangkan tentang pendapat dan cara penyelesaian mengenai inflasi yang berlaku di negara Malaysia. Pertama sekali, terdapat pelbagai pendapat mengenai inflasi yang berlaku di Malaysia berbeza mengikut perspektif setiap individu. Daripada perspektif pengguna, mereka akan terkesan daripada kadar peningkatan inflasi yang menyebabkan harga barangan keperluan meningkat. Hal ini juga akan memberikan impak yang sangat besar kepada rakyat negara kita, iaitu kadar peratus golongan B40 juga akan meningkat dan mata wang negara kita juga akan menurun. Seterusnya adalah langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi inflasi. Langkah yang pertama yang boleh dilakukan adalah dengan menjalankan dasar fiskal yang bermaksud keputusan kerajaan untuk menurunkan dan menaikkan cukai dan pembelanjaan kerajaan. Pada tahun 2022, Amanah Investment Bank Berhad percaya penurunan harga komoditi global iaitu nilai atau harga pasaran bagi bahan mentah yang dijual di pasaran antarabangsa seperti minyak mentah juga telah membantu untuk mengurangkan tekanan inflasi makanan di negara kita iaitu Malaysia. Kita juga haruslah meningkatkan produktiviti dalam negara supaya mempunyai bekalan bahan mentah yang tersendiri dan tidak terlalu bergantung kepada hasil import. Kita juga perlulah mengasah bakat kepakaran individu dan menggunakan peralatan pertanian dan peternakan yang lebih canggih supaya produktiviti ekonomi negara Malaysia akan meningkat dengan lebih banyak pada masa hadapan. Yang ketiga adalah dengan melakukan laporan dan menganalisis keadaan ekonomi negara. Hal ini dapat membantu kita untuk mengesan sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini di negara kita.
seperti peningkatan inflasi. Dengan merujuk kepada laporan dan bantuan daripada pakar ekonomi negara, mereka dapat memberikan cadangan untuk menangani peningkatan inflasi dan menstabilkan inflasi negara. Akhir sekali adalah dengan mengaplikasikan kadar dasar semalaman yang dijalankan oleh Bank Negara Malaysia. Tindakan Bank Negara meletakkan kadar dasar semalaman pada tahun tertentu dengan kadar peratus tertentu telah berjaya menstabilkan inflasi negara. Sekiranya kadar dasar semalaman meningkat, kos meminjam juga akan meningkat. Kesannya kepada pelaburan dan pengeluaran perbelanjaan kerajaan ianya akan berkurang. Hal ini mampu mengekalkan kadar inflasi pada tahap yang rendah kerana permintaan agregat akan berkurang apabila kos meminjam meningkat. Kesimpulannya, isu mengenai inflasi yang banyak menunjukkan perubahan yang berlaku di negara kita iaitu Malaysia, terutama kenaikan harga barang keperluan, perlulah dikawal supaya tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara kita serta kehidupan seharian rakyat. Dengan dasar-dasar dan langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dan bantuan daripada pakar ekonomi negara, kadar inflasi negara dapat dikekalkan pada tahap yang stabil dan menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.